Bukan dengan makna tidak ada yang wujud melainkan Allah, dengan erti hak wujud ni kita ni semua ni Allah lah. Bukan macam tu. Yang faham macam tu siapa? Pertama sekali orang yang tidak memahami maksud kalam ahli tasawuf. Satu. Yang kedua, golongan batiniyah yang meyakini makhluk tu Tuhan, Tuhan tu makhluk. Apa yang disebut sebagai istilah, dalam istilahnya dipanggil hulul dan ittihad. Apa arti hulul? Hulul ni Tuhan tu menjelma dalam makhluk ni. Diri Tuhan tu sendiri menjelma dalam makhluk ni. Itu panggil hulul. Ittihad, Tuhan dengan makhluk ni satu. Capur-capur sepati. Tuhan jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Itu panggil ittihad. Dua-dua kefahaman ini tidak ada dalam tasawuf. Tidak ada kefahaman seperti itu dalam tasawuf. Jadi yang faham seperti itu macam saya kata tadi lah, sama ada dia salah faham, tak faham oleh kata-kata ahli tasawuf, itu satu golongan, atau golongan batiniyah yang memang etikad mereka macam tu, sesat seperti itu. Dan ada segolongan lagi yang dia tahu maksud ahli tasawuf, tapi cuba menafsirkan secara salah tentang tasawuf ini untuk menggambarkan kepada orang bahawa tasawuf ni sesat. Ada selagi segolongan nombor 3 ni. Iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha radhiyallahu anhu, kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwa al-ana 'ala ma 'alaihi kana. Maksudnya, telah ada Allah dan tiada sesuatu di sampingnya, dan ia kini sebagaimana adanya semula. Baik, apa erti kalam hikmat Syekh Ibn Atha ini? Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan kepada kita tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Bahawa Syekh Ibn Atha menusi kalam hikmat ini menyatakan bahawa sebelum adanya makhluk ini, yang ada hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Tidak ada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum adanya makhluk ini tidak ada yang lain selain Allah. Dan setelah itu, yakni setelah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan kewujudan yang hakiki Allah Subhanahu wa taala itu tetap kekal. Jadi secara mudahnya dapat kita faham bahawa kewujudan yang hakiki, yang sebenar-benarnya ialah kewujudan Allah. Sama ada sebelum diciptakan makhluk ini atau setelah diciptakan makhluk. Bahawa wujud yang sebenar-benar, yang hakiki hanyalah wujud Allah saja. Maka di sinilah ulama tasawuf yang mencapai tingkatan makrifat yang agak tinggi, mereka mengungkapkan bahawa tidak ada yang wujud melainkan Allah. Jadi kata-kata mereka itu, tidak ada yang wujud melainkan Allah, itu adalah merujuk kepada kewujudan yang hakiki, kewujudan yang sebenar, iaitu kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sebelum ada makhluk atau setelah ada makhluk, kewujudan yang hakiki itu hanyalah wujud Allah. Jadi bila ahli tasawuf
yang mengungkapkan makrifat mereka ni, mereka sebut perkataan tu tidak ada yang wujud melainkan Allah itu dengan makna tu. Bukan dengan makna tidak ada yang wujud melainkan Allah dan kita ni wujud, kita ni jadi Allah. Bukan gitu. Tapi itulah yang ditafsir oleh orang-orang yang tidak memahami tasawuf terhadap kalam ahli tasawuf. Atau itu jugalah yang ditafsir oleh kelompok-kelompok batiniah yang sesat. Jadi yang menafsirkan kalam ahli tasawuf ni, bila mereka kata tidak ada yang wujud melainkan Allah, maksud yang mereka nak sampaikan tu jelas, wujud yang hakiki. Jadi wujud yang hakiki ni hanyalah wujud Allah Ta'ala saja. Sebelum ada makhluk, itulah yang hakikinya. Selepas ada makhluk pun, itu sajalah yang hakikinya. Jadi bila mereka sebut tidak ada yang wujud melainkan Allah, maksudnya wujud yang hakiki tadi itu, iaitu wujud Allah. Bukan dengan makna tidak ada yang wujud melainkan Allah dengan erti hak wujud ni kita ni semua ni Allah lah. Bukan macam tu. Yang faham macam tu siapa? Pertama sekali orang yang tidak memahami maksud kalam ahli tasawuf. Satu. Yang kedua, golongan batiniyah yang meyakini makhluk tu Tuhan, Tuhan tu makhluk. Apa yang disebut sebagai istilah, dalam istilahnya dipanggil hulul dan ittihad. Apa arti hulul? Hulul ni Tuhan tu menjelma dalam makhluk ni. Diri Tuhan tu sendiri menjelma dalam makhluk ni. Itu panggil hulul. Ittihad, Tuhan dengan makhluk ni satu, capur-capur sepati. Tuhan jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Itu panggil ittihad. Dua-dua kefahaman ini tidak ada dalam tasawuf. Tidak ada kefahaman seperti itu dalam tasawuf. Jadi yang faham seperti itu macam saya kata tadi lah, sama ada dia salah faham, tak faham molek kata-kata ahli tasawuf, itu satu golongan, atau golongan batiniyah yang memang etikad mereka macam tu, sesat seperti itu. Dan ada segolongan lagi yang dia tahu maksud ahli tasawuf tapi cuba menafsirkan secara salah tentang tasawuf ini untuk menggambarkan kepada orang bahawa tasawuf ni sesat. Ada selagi segolongan nombor 3 ni, dia tahu huraian sebenar tu, maksud yang nak disampaikan oleh tasawuf tu dia tahu, dia mengaji, tapi dia buat babi. Dia cuba menafsir secara yang tidak seperti yang dikehendaki. Tujuannya untuk menggambar orang, nak gambar orang tasawuf ni sesat. Ada segolongan itu. Jadi ada 3 golongan yang memberi tafsiran yang keliru ini. Jadi kata Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini jelas nak khabar hakikat tu. Telah ada Allah dan tiada sesuatu di sampingnya. Itu hak asal. Sebelum ada makhluk, yang ada hanyalah Allah, Zat yang Maha Suci. Dan setelah ada makhluk macam mana? Maka begitu jugalah. Yang hakiki itu hanya dia. Yang lain daripadanya itu kita panggil makhluk. Boleh kita panggil makhluk. Memang itulah yang sebenarnya. Atau kita panggil dengan istilah lain, wujud yang majazi pun boleh, wujud yang jaiz pun boleh, wujud yang mungkin pun boleh. Itu istilah. Jadi kalau kita tengok kitab Usuluddin ke, kita tengok kitab Usuluddin, wujud makhluk ni mereka sebut sebagai wujud yang mungkin. Apa makna mungkin? Yang wujud yang potensi asal dia tu sama banyak. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan makhluk ni, semua makhluk, semuanya ada potensi itu. Boleh ada, boleh tak ada. Kemudian diadakan Allah. Tapi sebelum dia ada tu,
Dari segi potensi dia ada dua kemungkinan. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Jadi yang tidak diciptakan tak ada lah. Yang diciptakan itu maka ditetapkan Allah bahawa dia akan wujud. Jadi wujud yang ada ciri itu tu, yang ada sifat seperti itu tu, orang panggil wujud yang mungkin. Setengah ulama usuluddin pula ia guna istilah lain. Wujud yang jaiz, yang harus. Kenapa wujud makhluk ni dinamakan sebagai wujud yang jaiz, yang harus? Kerana dari segi kewujudannya atas kehendak Allah. Harus ada, harus tak ada. Berbeza dengan wujud Allah. Wujud yang orang panggil wajibul wujud. Apa erti wajibul wujud? Kita selalu sebut, orang mengaji kitab usuluddin ni biasa sebut istilah ni, tapi kadang-kadang kabur sikit. Tak apa jelas. Jadi wujud Allah itu ulama usuluddin istilahkan sebagai wajib al-wujud. Apa makna wajib al-wujud? Kalau kita terjemah dalam bahasa kita, wujud yang tarafnya mesti. Apa arti mesti itu? Yakni mesti pada hukum akal akan menetapkan wujud Tuhan ni mesti ada. Tak diterima akal manusia ni kalau Tuhan tu tak ada. Itu orang panggil wajib al-wujud. Wujud yang semestinya ada. Akal tak nak terima benda tu tak ada. Bila ada makhluk, mesti ada pencipta dia tu. Mesti ada. Akal tak nak terima pencipta tu tak ada. Maka yang mencipta itulah yang dinamakan wajib al-wujud. Istilah usuluddin. Kita biasa sebut, tapi kadang-kadang sebut lama-lama jadi tak apa napuk kadang-kadang. Jadi nama lain mungkin al-wujud, jaiz al-wujud, ataupun disebut dengan istilah lain wujud yang majazi. Apa arti majazi? Majazi ni maksudnya pinjaman. Dipinjamkan. Maksudnya sementara. Bukan hak sebenar gitu. Dipinjamkan. Bukan milik dia sungguh. Bukan milik hakiki dia. Jadi wujud makhluk ni dinamakan wujud yang majazi dari sudut kewujudan kita ni dipinjamkan Allah. Kita tidak memiliki kewujudan kita sebenar ni. Kita dipinjam je. Pemilik sebenarnya adalah Allah. Jadi bila sebut saja wujud yang mungkin, wujud yang jaiz, wujud yang majazi, maksudnya sama, iaitu merujuk kepada wujud makhluk ni. Jadi ahli tasawuf bila mereka kata tidak ada yang wujud melainkan Allah, maksud kata-kata mereka itu adalah tertuju kepada wujud Allah saja. Bukan wujud yang mungkin ini, yang jaiz ini, yang majazi ini. Tapi macam saya kata tadilah, oleh kelompok-kelompok yang tidak memahami kalangan ahli tasawuf atau kelompok batiniyah, mereka guna kata-kata ahli makrifat ni, ahli tasawuf ni, tidak ada yang wujud melainkan Allah. Mereka pakai buah tu. Tapi bagaimana mereka tafsir? Dia tengok, dah kita ni wujud tak? Wujud lah. Jadi bila kata tidak ada yang wujud melainkan Allah, berarti kita ni Allah lah. Dia pakai buah tu. Ini tafsiran yang salah, tafsiran yang keliru, dan itu bukan kehendak ahli tasawuf.